What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua prediction untuk chapter yang ke-1074 yang akan datang. Memandangkan chapter akan berehat pada minggu hadapan dan spoiler hanya akan dikeluarkan pada hari Selasa minggu hadapan. So, minggu ni sememangnya kita tidak akan mendapat apa-apa pendedahan tentang chapter yang ke-1074 yang akan datang nantinya. Maka marilah kita bersama-sama membincangkan apakah perkara yang akan berlaku dalam chapter yang ke-1074 nantinya. Jangan lupa untuk tinggalkan pendapat-pendapat kalian di ruangan komen di bawah. Okay, so jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiskoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Skoverto Anime. Follow TikTok Kimi Skoverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setandai dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka nustapa karena ibunya patuh. Firstly, aku rasa part Gorosei dan Vegapunk mungkin tak disambung ceritanya sebab menjadi kebiasaan Oda, bila perkenalkan satu-satu watak besar, dia akan tampilkan hanya dalam satu panel, kemudian simpan jalan cerita bagi watak itu untuk beberapa chapter bagi meningkatkan kehangatan dan menambahkan sambutan untuk chapter mendatang. Pada aku, part kemunculan Gorosei cukup memberikan impak yang besar dalam siri One Piece setakat ini sebab belum pernah lagi dalam sejarah siri One Piece ini Gorosei bergerak secara berseorangan. Sebab setiap kali Gorosei disorot, sudah pasti kelima-lima mereka akan ditampilkan di dalam sebuah panel. Tapi kali ini agak berbeza yang menambahkan rempah dalam masakan One Piece ini. So aku yakin ramai akan ternanti-nanti kemampuan, kekuatan dan tujuan Gorosei Saturn ini ataupun Saturn ini untuk beberapa chapter yang akan datang sebelum Oda mendedahkannya kepada kita semua. Tapi kalau nak diikutkan, bagus juga kan apa yang dilakukan oleh Oda ini. Ianya memberi peluang kepada penteori-penteori One Piece untuk menghasilkan teori-teori mereka tersendiri sementara menunggu pendedahan daripada Oda Sensei ini. Perkara pertama yang aku rasa akan berlaku dalam chapter yang ke-1074 nantinya adalah kita semua akan ditunjukkan dengan apakah perkembangan terkini Revolutionary Army. Maksud aku, kita semua masih lagi tidak didedahkan dengan apakah sebenarnya rancangan Revolutionary Army yang sebenarnya. Kita semua dapat tengok dalam chapter yang ke-1067 pada muka surat yang terakhir, semasa Kuma cuba untuk melarikan diri daripada Kamabaka Queendom, Ivankov mengatakan bahawa Revolutionary Army baru sahaja untuk mula bertindak. Jadi berkemungkinan dalam chapter pada kali ini kita akan didedahkan dengan apakah sebenarnya maksud daripada kata-kata Emporio Ivankov ini, iaitu tentang apakah sebenarnya rancangan Revolutionary Army ini. Kita juga mungkin akan dapat melihat apakah tindakan yang dilakukan oleh Revolutionary Army terhadap kehilangan Kuma ini. Mungkinkah Dragon dan yang lainnya mengetahui keberadaan Kuma yang kini berada di Red Line? Adakah Lindbergh sempat untuk memasukkan alat pengesan ke dalam badan Kuma semasa membaiki Kuma, memandangkan Kuma masih lagi belum sedar sepenuhnya dan ianya sangatlah perlu untuk Lindbergh melakukan perkara tersebut sebagai langkah berjaga-jaga? Ataupun berkemungkinan mata-mata daripada Revolutionary Army yang berada di Marijoa akan menghubungi Dragon dan memberitahu kepada Dragon tentang Kuma yang berada di Red Line ini. Yalah, sebabnya Kuma ni dilihat sangatlah diperlukan oleh Revolutionary Army untuk menjayakan gerakan yang telah dikatakan oleh Ivankov tadi, sehingga kan Commanders Revolutionary Army telah pun melakukan kekecohan di Marijoa bagi mendapatkan semula Kuma ini. So berkemungkinan dalam chapter yang seterusnya nanti kita akan ditunjukkan dengan keadaan terkini Revolutionary Army yang mungkin sedang membincangkan tentang apakah yang mereka perlu lakukan untuk mendapatkan semula Bartolomeo Kuma. Selain daripada isu Kuma ini, kita juga mungkin bakal mendapat khabar tentang nasib Sabo yang telah pun dipanah dengan sebuah serangan besar daripada langit Lulusia Kingdom dalam chapter yang ke-1060 yang lepas. Yalah, sebabnya dah lebih 10 chapter dah berlalu dan kita masih lagi belum didedahkan tentang perkembangan terkini Sabo ni kan. Berkemungkinan dengan mendapat pendedahan terkini tentang Sabo ini, kita juga akan mendapat tahu kisah sebenar yang telah menimpa King Nefertari Cobra dan juga nasib bagi Princess Vivi. Perkara yang seterusnya berkemungkinan akan didedahkan kepada kita dalam chapter yang ke-1074 yang akan datang pula adalah tentang sambungan perlawanan bagi Marshal D. Teach menentang Trafalgar di Waterloo. Kali terakhir kita ditunjukkan dengan perlawanan mereka berdua ini adalah dalam chapter yang ke-1064, yang mana dengan keluarnya chapter yang ke-1074 ini, maka genaplah 10 chapter telah pun berlalu. Bukan apa, aku berpendapat sedemikian adalah kerana kita dapat tengok dalam chapter yang ke-1064 yang lepas, masa tu kumpulan Nami, Usopp, Robin, Frankie dan Sanji baru sahaja nak memasuki Labo Phase.
dan pertarungan Law menentang Blackbeard ini berlaku pada timeline yang sama. So sejak daripada chapter yang ke-1064 sehinggalah ke chapter yang ke-1073 yang lepas, dah macam-macam pun perkara yang berlaku dekat Egghead Island ini. Egghead Island telah pun dicerobohi oleh CP0 dan bahkan pertarungan antara Straw Hats dan CP0 pun dah habis dah kan. So takkanlah si Blackbeard dan Law tu masih lagi saling merenung antara satu sama lain sahaja. Possibly kita mungkin akan ditunjukkan dengan maklumat terkini perlawanan mereka. Mungkinkah Blackbeard telah ditewaskan oleh Law, ataupun mungkinkah Law yang telah pun ditewaskan oleh Blackbeard? Tapi kalau nak diikutkan, sepatutnya Blackbeard tidak boleh tewas kepada Law kerana Oda telah pun meletakkan satu bayangan yang Blackbeard ini bakal berhadapan dengan Garp nantinya. So mungkinkah Blackbeard ini akan menang berhadapan dengan Law, ataupun mungkinkah Garp sendiri yang akan mengganggu perlawanan mereka berdua ini sekiranya Winner Island yang merupakan gelanggang pertarungan mereka ini berada di tengah-tengah laluan Garp untuk menuju ke Hachinosu. Yes, berkemungkinan juga kita bakal mendapat pendedahan tentang pergerakan terkini Garp menuju ke Hachinosu ini. Sekalipun kita mungkin tidak akan ditunjukkan dengan perlawanan antara Garp dan Blackbeard Pirates lagi, namun kita mungkin akan mendapat pendedahan tentang siapakah yang turut menyertai Garp ke Pulau Lanun Hachinosu itu. Seterusnya aku juga berpendapat yang kita juga akan ditunjukkan dengan keadaan terkini bagi Kids Pirates yang telah pun tiba di Pulau Bangsa Gergasi Elbaf. Mungkin dalam chapter yang ke-1074 nantinya kita bakal didedahkan dengan salah satu watak misteri yang pernah ditunjukkan oleh Oda kepada kita sebelum ini, iaitu watak Loki, iaitu putera bagi kerajaan Elbaf yang pernah melamar Lola yang merupakan anak kepada Big Mom. Ataupun berkemungkinan Kid akan berjumpa dengan Jaguar di Saul yang merupakan the man with the burn scars yang telah dimaksudkan oleh Kid sebelum ini. Itu pun kita nak kena tanya juga, adakah benar pernyataan tersebut kan? Sebenarnya maklumat tentang Pulau Elbaf ni sememangnya merupakan antara maklumat yang dinanti-nantikan oleh peminat One Piece sejak sekian lama. Tambahan pula dengan pendedahan yang telah diberikan oleh Oda kepada kita semua dalam chapter yang ke-1066 yang bertajuk The Whale of Ohara, semakin bertambah keinginan kita semua untuk mengetahui tentang maklumat Pulau Bangsa Gergasi ini. Ialah mana taknya gergasi-gergasi inilah yang bertanggungjawab untuk menyelamatkan segala khazanah yang terdapat di Pulau Ohara, dan kini kesemua ilmu tersebut telah pun disimpan dan dijaga di Pulau Elbaf. Bahkan kita juga ingin mengetahui apakah teori yang mengatakan bahawa Elbaf merupakan salah satu daripada tanah jajahan Red Hair Pirate itu adalah satu teori yang betul ataupun tidak. Perkara terakhir yang berkemungkinan akan didedahkan kepada kita semua pula adalah tentang sambungan bagi perbualan antara Marco dan juga Miss Buckingham Stussy. Kita semua masih lagi tertanya-tanya apakah Marco akan mempercayai kata-kata daripada Miss Bucking itu dan membuat keputusan untuk menyelamatkan Edward Weevil atau sebaliknya. Yalah, kita semua sedia maklum macam mana taatnya Marco dengan mendiang Whitebeard ni kan. Even selepas kematian Whitebeard sekalipun, Marco tetap memilih untuk menjaga Pulau Sphinx yang merupakan kampung halaman bagi Whitebeard. Padahal bukannya ada apa-apa harta pun kat sana kan. Dan Marco bukannya dapat apa-apa pun dengan menjaga pulau tersebut. Ahli-ahli Whitebeard Pirates yang lain pun tak ada yang nak jaga pulau tu. Tapi bagi Marco pula, pulau itu sangatlah berharga kerana Whitebeard sendiri yang telah pun menjaga keamanan dan kesejahteraan penduduk di sana semasa hayatnya dahulu. Maka walaupun selepas kematian Whitebeard, Marco tetap setia untuk menjaga pulau peninggalan Oyajinya itu daripada dicerobohi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. So kalau pulau pun dijaga, ini kan pula bila dia mendapat maklumat yang Whitebeard dan Weevil mempunyai pertalian darah, maka pasti Marco akan menjaga Weevil seperti mana dia menjaga Pulau Sphinx tersebut. Sekiranya benarlah terbukti bahawa Weevil merupakan anak kepada Whitebeard, maka mungkin kita akan ditunjukkan dengan Marco yang menghubungi bekas lanun Whitebeard yang lain untuk meminta bantuan daripada mereka. Yalah, kalau Marco sendiri yang nak pergi untuk mendapatkan Weevil pun, at least dia kena minta bantuan daripada former Whitebeard Pirates untuk menjaga Sphinx Island semasa ketiadaannya. Kalau tak, nanti tak pasal-pasal Meryn datang lagi ke pulau tersebut untuk buat kacau kan. So aku berharap kita semua bakal mendapat sedikit pendedahan berkaitan isu ini dalam chapter yang ke-1074 nantinya. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini, dan insyaAllah see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi